ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله ثم الحمد لله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya, limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya yang memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan usia yang masih lagi disejahterakan oleh Allah untuk menjadi kelompok yang rasa berkecenderungan untuk duduk dan menjadikan hidupnya ada nilai di sisi Allah. Moga-moga duduk-duduk kita ini mendapat kemanfaatan dunia dan kemanfaatan akhirat. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, sebagai peringatan bersama, niatlah untuk beriktikaf. Yang keduanya ialah niatkanlah jua untuk kita berada dalam majlis ilmu dan niat untuk menuntut ilmu. Kerana ada satu pangkat yang Allah Ta'ala sediakan kepada sesiapa yang menuntut ilmu dan hari lain dia mungkin tak dapat, iaitulah fi sabilillah. Dengar macam biasa fi sabilillah. Tuan-tuan tahu tak, orang nak duk fi sabilillah ni dia kena angkat senjata, dia kena berperang dengan jiwa, berjual beli dia punya roh, dia berjual beli diri dia dengan Allah. Dia jual diri dia kepada Allah untuk dibeli. Perniagaan dia dengan Allah, Allah beli jiwa dia dan diberikan ganjaran kepada di kalangan syahid. Maka tuan-tuan, kita tak perlu angkat senjata, tak perlu pun angkat bom, tak perlu pun menjadi orang yang menyerahkan diri dia. Waktu ketika mana dia berperang, dia kena serah diri dia bulat-bulat kepada Allah. Begitulah tuan-tuan, orang yang berada dalam majlis ilmu dan menuntut ilmu, Allah bagi dekat dia satu ganjaran pahala sampai dia balik sekali lagi jumpa dengan ahli keluarga dia. Man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar pergi menuntut ilmu, dia berada di jalan Allah sampailah dia kembali pulang semula ke pangkuan ahli keluarga dia. Sebab tu tuan-tuan keluar rumah tiap-tiap pagi pun, keluar je rumah, tuan-tuan niatlah untuk berada dalam majlis ilmu, supaya tuan-tuan kalau duduk dalam majlis ilmu mana pun, tuan-tuan dah dapat dah pahala percuma duduk dalam fi sabilillah. Tapi kalau tuan-tuan tak mau, tak apa, nak buat macam mana? Baik tuan-tuan, insya-Allah moga-moga pagi ini kita dapat menuntut ilmu sesuatu dalam ruang yang masih lagi ada ini. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung balik kitab kita, iaitulah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, iaitulah An-Nasaihu Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat agama dan wasiat iman.
Kita berhenti hari itu tuan-tuan pada tanggal 16 hari bulan 12 2023. Dan hari ni dah pun setahun dah lepas dah. Tahun lepas dah kita dah masuk. Dan kita dah masuk tahun baru, tahun 2024. InsyaAllah pada 2024 ini kita mulakan dengan sambungan daripada pembacaan kitab hari itu, muka surat 37, iaitulah tentang bab mensucikan hati. Bab tentang mensucikan hati. Macam mana yang dikira orang suci hati ini? Macam mana dikira menyucikan hati? Selalu kita dengar orang cakap, dia hang nampak je lagu tu dengan tak pakai tudung, dengan selok pendek lelaki ni, nampak je lagu tu, hati dia bagus tu. Selalu kita dengar ayat lagu tu. Selalu kita akan dengar orang cakap, nampak je dia macam tu, lekeh lagu tu, tapi dia hati dia, oh jangan tu, dia memang bagus. Selalu kita dengar lagu tu. Tuan-tuan, macam manakah dikatakan mensucikan hati? Baik, anda tengok. Hendaklah anda, qala musannifuhu rahimahullah wa nafa'ana fi ulumi fi darin, amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga pahala bacaan kitab ini mengalir jua kepada si pengarang kitab. Hendaklah anda tumpukan perhatian anda kepada hati dan batin kamu. Tumpu kepada perhatian kepada hati dan batin, dalaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyatukum. Sesungguhnya Allah itu tiadalah dia melihat kepada rupa paras kamu ataupun amalan-amalan kamu, tetapi Allah melihat kepada hati dan niat-niat kamu. Tuan-tuan, kalau saya ulang balik hadis ni, tuan-tuan akan nampak apa? Satu, Allah Ta'ala kata apa? Allah tiadalah dia melihat rupa parah kamu, hang handsome ke, hang tak elok ke, hang perempuan cantik ke, hang tak cantik ke, hang gemuk ke, hang kurus ke, hang mai elok ke, hang ada cacat celah ke. Itu bukan tempat jatuh pandangan Allah, bukan. Hang mai semayang pakai baju, pakai jubah satu shoot ke, hang pakai t-shirt ke, hang pakai baju Melayu ke, hang pakai kurta ke, hang pakai t-shirt bulat leher bulat ke, tak ada. Itu bukan tempat jatuh pandangan Allah. Tapi di manakah jatuh tempat pandangan Allah? Wa a'malikum, dan amalan-amalan kamu. Buat pi amalan baik lagu mana pun, lagu mana kita buat sekalipun, tuan-tuan, itu bukan lagi tempat jatuh pandangan Allah. Bukan. Itu pandangan siapa? Yang jatuh pandangan kepada amalan orang tu, kemudian pula yang jatuh pandangan kepada rupa parah orang tu, itu pandangan siapa? Okey, kita tengok tuan pada ayat yang kedua, wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyyatukum, dan akan tetapi Allah melihat kepada, yanzuru ila qulubikum, jatuh tempat pandangan Allah pada hati-hati kamu, wa niyyatukum, dan niat-niat kamu. Sebab itu tuan-tuan, yang pertama tadi itu, yang duk tengok, yang tengok kita punya perangai yang tengok rupa parah, itu manusia. Makhluk akan lihat kepada benda tu, tuan-tuan. Makhluk akan lihat kita punya perangai, kita punya amalan. Makhluk akan tengok kita punya rupa parah. Tuan-tuan perasan ke tak perasan, tuan-tuan? Dunia hari ni tengok kepada, bukan kata dunia, dari dulu lagi. Kalau orang tu, tuan-tuan, manusia itu diletakkan martabat dia kepada berapa benda? Satu ialah apa? Pakaian yang dia pakai. What you wear, apa yang kamu pakai. Nombor dua,
what you drive. Apa yang kamu bawa, kereta apa kamu bawa, orang akan tengok. Walaupun dia pinjam kereta bos pun orang akan tengok dah. Nombor 3, where you live. Duduk mana? Duduk rumah apa? Orang akan tengok. Orang akan tengok tuan-tuan benda tu. Bila ada benda tu tuan-tuan, orang akan layan dia layanan lain. Kalau orang ni elok sikit, orang akan layan dia lain. Orang ni tak apa elok sikit, orang akan layan dia lain. Dia ni kaya lebih sikit, orang layan lain. Dia ni orang susah sikit, orang layan dia cara lain. Ini manusia. Sebab dia tengok dengan mata kasar. Tuan-tuan, yang tu yang berlaku dalam dunia hari ni. Sampaikan kita jadi orang yang tak pandai membezakan antara kaca dan permata. Kita tak pandai nak beza lah. Yang mana satu yang patut kita bagi perhatian, bagi keutamaan, kita tak pandai lah. Kerana kita berbeza-beza dari sudut membezakan seseorang dengan kekayaan, membeza seseorang dengan kecantikan. Nahnu nahkum bidzawahir wallahu yatawalla bisarair. Kita hukum manusia dengan apa yang kita nampak. Zahir, luarannya kita akan ukur dia. Dia buat benda baik, kita kata dia baik. Betul Yang tu memang takat kita punya hukuman. Hukum kita bagi takat kita tengok. Itu betul. Dia duk main masjid, pagi-pagi lagi main masjid, kita kata apa? Kita kata dia bagus. Sebab dia main masjid. Bagus dia. Dia main masjid pagi-pagi lagi dia main dah. Kita hukum dengan apa yang kita nampak. Tuan-tuan, kita hukum dengan apa yang kita nampak. Tapi adakah pandangan itu pandangan tuntas, pandangan yang paling muktamad? Belum. Sebab itu merupakan pandangan manusia dari mata kasar. Alhamdulillah. Itu pandangan manusia dari mata kasar. Tapi kalau pandangan Allah dari hadis ini, belum lagi tuan-tuan, kerana Allah melihat kepada hati dia, niat dia, mai untuk apa, kerana apa tujuan, mai kerana tanggungjawab kepada Allah. Saya bangun pagi awal, saya mai kerana apa? Kerana saya nak melunaskan tanggungjawab dan juga tanggungjawab dan kebertanggungjawaban saya kepada Allah atas nama agama saya. Alhamdulillah. Nombor 3, saya mai sebab pagi-pagi saya nak cari redha Allah, nak cari redha Allah, nak cari rahmat Allah, nak cari keberkatan Allah kepada saya pagi-pagi. Saya mai buat apa? Saya mai sebab apa? Sebab pagi-pagi kalau saya mai, rezeki saya terbuka dan perniagaan saya boleh laku dan juga membesarnya perniagaan saya. Sebab apa? Saya main subuh, rezeki saya luas. Ada niat macam-macam tuan-tuan. Niat macam-macam orang main. Maka niat itulah yang membezakan antara manusia dengan manusia lain. Kita semayang sama, tapi perbezaan itu dalam niat. Dan niat itu manusia tak boleh ukur. Saya ulang balik, manusia tak boleh ukur. Tuan-tuan tak boleh kata dekat dia ni main semua ada tujuan lain. Tuan-tuan tak boleh cakap ke orang macam tu. Tak boleh cakap. Aku tahu lah, dia ni kalau main lah tak ada kerja lain lah. Ni semua main nak tengok kita buat salah apa-apa. Tak. Tuan-tuan tak boleh cakap macam tu. Allah, dia ni main balik ke? Allah, dia ni memang tak boleh lah. Dia ni kalau main ni mesti ada pasal memang. Tak boleh cakap macam tu. Jangan berpandangan su'uzon, berpandangan buruk kepada orang sebelum kita judge dia tuan-tuan. Jangan kita berjudge orang macam tu, jangan. Bagi dia main, BP dia main, itu bukan urusan kita.
Dia main tegok kita, tak cakap berapa lama dia tegok kita. Tuan-tuan nak kata apa? Dia tegok kita. Tuan-tuan nak cakap kata dia tegok-tegok kita, tuan-tuan, kita kata dia dia tegok-tegok aku. Itu orang tak bagus, tuan-tuan. Kalau orang main tegok dia walaupun bermusuh lama, tiba-tiba dia ni main tegok kita untuk menyatukan balik silaturahim, tiba-tiba kita dah buat siru. Kita dah buat siru macam mana-mana. Ang suruh tegok-tegok aku tak ada dengan hang susah, aku memang tak maafkan hang. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Allah sedang melihat kita, tuan-tuan. Allah sedang melihat ketakburan kita. Allah sedang melihat kesombongan kita. Kita macam pegang tiket tak memaafkan orang. Pegang tiket, aku ada mandat dan aku tak boleh maafkan hang. Hang patut main melutut depan aku minta maaf. Kalau siapa-siapa beranggapan macam tu, tuan-tuan, dia cukup tak guna punya manusia. Cukup tak terpakai manusia, tuan-tuan. Kerana apa? Dia suka manusia lain main tunduk dan merayu-rayu pada dia. Ingat, urusan merayu itu hanya pada Allah, bukan pada manusia. Sesiapa yang mengharap orang lain untuk merayu tunduk pada dia, tuan-tuan, ini manusia zalim. Dia suka orang main merayu, dia suka orang main kat dia, suruh melurut dekat dia. Tolonglah, jangan buat macam ni, tolonglah, maafkan saya. Ataupun dia mungkin ada kuasa untuk meluluskan apa-apa, dia suka bagi orang main merayu dekat dia. Tolonglah tuan, jangan buat macam ni tuan, saya perlukan ini tuan, jangan tuan jangan buat macam ni kat saya. Dia duk gempak kawan tu, dia suka orang merayu dekat dia. Tuan-tuan ingat, orang ini antara ciri-ciri orang zalim. Ciri-ciri orang zalim kerana merayu itu adalah hamba dengan Allah. Kenapa kita tak merayu pada Allah? Kita boleh merayu pada manusia atas tujuan duniawi. Kita apply untuk dapatkan sesuatu, apply nak minta apply untuk minta, contohnya lah nak dapatkan grant untuk untuk perniagaan. Nak dapatkan kelulusan bukan mudah. Kita boleh merayu, tolong bagi kat saya, jangan buat macam ni kat saya. Dia tu pula yang bos tu pula syok. Orang ambil merayu dekat dia. Saja nak tengok dia tu merayu tu baru dia lulus. Perangai cukup tak terpakai, tuan-tuan. Kemudian kalau buat lagu tu, tuan-tuan, nak chop satu. Chop tu pun, tuan-tuan, sat ya dia pegang. Allah, siru gila dengan chop satu. Nak chop pengesahan sijil lah. Pegang satu chop, orang main kat dia. Boleh nak chop apa? Nak chop ni dah untuk apa ni, nak apply untuk anak nak masuk universiti. Minta zakat. Dah minta zakat. Cara cakap pun, tuan-tuan, macam zakat tu tok dia punya. Macam tok dia tu ada satu pusat zakat yang duk simpan zakat tu, dia kena dulu. Dia baru nak job. Awak mau apa? Nak pergi minta zakat? Awak susah sangat. Dah, saya nak minta sebab saya sama belajar. Sama belajar pun kena minta zakat. Tu tak nak dapat satu job. Ni kalau aku job ni, insya-Allah hang akan dapat. Tapi nak tanya hang dulu hang duk main hang memang orang sini ya. Tak orang sini ya. Tak nak nampak muka. Oh tuan-tuan, dia punya pusing pun dia ni IC saya, ni surat beranak saya, bapa saya nama sekian-sekian, duk sekian-sekian. Saya duk pergi belajar kat luar, jadi saya tak ada lah nak main kat sini apa semua. Saya balik sekali-sekala balik asrama. Ni baru duduk sini sebab lepas SPM. Dah, aku tak ada nampak muka hang nak main selalu. Tuan-tuan, dia bagi susah orang dengan satu job. Dia tu dah duduk lama, kat setengah jam, kat sejam lah duduk, baru dia tak main nak job. Dia tu muka dah sebek nak menangis lah. Dia bagi dia tu nak menangis dah, baru dia job. Tuan-tuan,
Kalau dia tu betul-betul menipu tentang duit, kotlah nak siasat betul. Siasat habis-habis lah. Nampak macam kau duk menipu pun kita siasat lah, tak apalah. Ni tuan-tuan, kawan tu minta satu cop. Hang kalau cop pun yang dulu tu ni tak zakat lah. Zakat Pulau Pinang nak dulu tau, bukan kita. Kita ada buat mana-mana tuan-tuan, nak cop satu cop. Dia tu nak minta universiti pun susah. Tak apa, kita buat hari ni disusahkan orang. Ingat tau, urusan Allah Ta'ala ni ada banyak lagi tau. Ada banyak lagi dalam hidup. Jangan susahkan orang. Mudahkan urusan orang sebaik-baik mungkin. Bila mana kamu berkuasa, bila mana kamu ada kuasa, gunakan kuasa sebaik mungkin. Jangan menyusahkan orang. Kalau hang tu bos, hang jangan menyusahkan orang, jangan menyusahkan staff hang. Kalau nak susun kerja on track, susun kerja bagi on track. Tengok-tengok dah berceramuk habis dah kerja tu, dia baru masuk sebagai bos. Nak susun balik bagi elok, susun bagi elok. Bukan susun bagi menyusahkan orang, retak orang, ugut orang. Tuan-tuan, ini pesanan untuk bos-bos yang suka menyusahkan orang. Dan juga kepada mana-mana orang yang memegang kuasa yang boleh memberikan kepada orang lain untuk cop dan sebagainya. Saya pesan awal-awal tahun, sebab 2024 kita nak bergerak bagi laju sikit orang Islam. Orang Islam kena gerak bagi laju. Kalau ada organisasi Islam, bergerak bagi laju. Bagi buat tuan-tuan selaju mungkin, kerana masa tak tinggal kita, tak tunggu kita dah. Bila nak bergerak bagi laju, kita kena bagi senangkan semua orang punya urusan. Jangan banyak birokrasi. Tolak kawan tu pergi sini, tolak kawan tu pergi sini. Akhirnya tuan-tuan, orang Islam jadi lembab, mamlap, tak tahu apa langsung tuan-tuan. Satu benda nak siap perlukan berhari-hari, berminggu-minggu. Sedangkan kita boleh memudahkan urusan orang lain tanpa birokrasi yang banyak. Kurangkan birokrasi, teruskan untuk dapatkan sesuatu yang cemerlang untuk 2024 ini. Kerana kita perlukan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Siapa yang suka menyusahkan orang lain, pasti Allah akan susahkan dia. Tak susah atas dunia, akhirat dia susah. Tuan-tuan, jangan susah orang lain. Cuba mempermudahkan semua urusan orang. Kerana itulah kerja dan amanah yang Allah bagi kat kita. Dalam hadis, oleh itu hendaklah kamu membenarkan ucapan kamu dengan amalan, dan membenarkan amalan kamu dengan niat serta ikhlas, dan membenarkan niat dan ikhlas pula dengan membersihkan batin dan meluruskan hati, kerana hati itu adalah asal dan punca segala perkara. Hati ni asal semua benda. Dari mata turun ke hati. Kan orang Melayu selalu cakap lagu tu kan, istilah orang Melayu, dari mata turun ke hati. Tengok dengan mata turun ke hati, baru ada perasaan. Perasaan itu tempat jatuh pandangan Allah. Allah tengok kita pula. Hang buat apa dengan perasaan tu? Tengok satu perempuan rasa jatuh cintanya kat dia ni. Hang buat apa? Hang pergi mengurat dia. Cara mengurat macam mana? Cara pergi meminang macam mana? Hang menikah ke ataupun hang nak mengurat dia atas dasar kecantikan dia? Hang nak bawa dia keluar ke? Lebih merapu merepek dengan dia ke? Ataupun hang niat tengok dia, tengok sekali cantik, mak tu lebih meminang Ustaz. Pergi merisik Ustaz, tengok anak siapa ni, duduk di mana, cik dah berkenan dekat dia. Pergi merisik tengok, dah tahu dah semua apa-apa, meminang, kahwin. Tak perlulah tuan-tuan berpanjang-panjangan sampai tahap nak kena kawan dulu, lepas kawan dulu naik motor sekali, lepas naik motor sekali khabat pergi khabat main setahun 2 tahun tuan-tuan. Pergi kerja, hantar balik kerja pun pergi ambil. Sat lagi pula yang mak dia tu pun, mak perempuan pun al-mangku wal-hayun. Yang mak dia tu pun sama ke, anak tak balik kerja, telefon kat markah laki ni, hak laki ni, kat boyfriend ni. Ni tanya sikit, man tak pergi ambil lagi kat Siti. La ilaha illallah. Kawan tu tak menikah lagi, tunang pun tak apa pun tak, kalau bertunang pun tak boleh. Mak bapak tuan-tuan, ni mak bapak neraka awal memang. Abang ni terang-terang abang,
2024 tak boleh tapih-tapih, cakap terang bagi faham. Ni mak bapak tuan-tuan tempah neraka awal. Pasal apa? Dia menggalakkan anak dia untuk menjadi bahan api neraka kelak. Dia pula bawa mai, suruh telefon boyfriend, suruh pergi ambil. Kita duduk dalam flat ramai-ramai tuan-tuan, betul tak? Kita duduk tengok flat, duduk di atas flat tak nampak. Kawan ni hantar pula pegang tangan ni. Balik lu. Yang perempuan cium tangan laki pula cium tangan perempuan. Ni zaman lah ni. Tuan-tuan, sepanjang tuan-tuan duduk nikah lah, tuan-tuan dah menikah, kita dah beranak pinak, kita dah ada cucu cicit tuan-tuan. Pernah kau tuan-tuan tengok satu orang laki-laki cium pak macam tu balik? Ada? Ni trend lah ni. Tak menikah lagi, cium yang perempuan cium tangan dia, laki datang kata cium tangan dia ni. Oh Allah tuan-tuan, konon-konon romantik, panggil mama papa, belum nikah papa kedana. Tuan-tuan, terang-terang abang tuan-tuan, benda tak boleh buat. Mak bapak kena jadi penapih. Tahu? Jadi penapih tau. Jadi penapih, bukan jadi penghasut. Bagi sama-sama naik di setan. Mak bapak pun setan, anak pun jadi setan. Setan tengah-tengah, aku tak ada kerja nak buat. Tuan-tuan, belajarlah sikit daripada adab-adab orang Melayu Islam. Cuba sambung balik adab-adab Melayu Islam dulu. Anak dara duduk dalam rumah bukan senang untuk ditengok. Yang ni tak payah pergi merisik, merata berjalan dah. Bukan merisik, anak tu jadi krisik dah. Tuan-tuan, lunyai habis dah, baru nak menikah. Kena kawan tu tinggal, padam muka. Tu pun tinggal ada orang mau. Bila ada orang mau tuan-tuan, orang menikah dengan dia juga, alhamdulillah. Sebab orang ni tak kisah dah tentang dia ni dulu kawan dengan siapa. Tak kisah dah. Dia tu lunyai dia krisik apa pun tak kisah dah. Tuan-tuan, pasal apa? Asal cantik rupa parah, jalan. Orang tak kisah dah. Tak apa, bagus nak menikah. Tapi mau tahu lah apa yang berlaku. Bila mak bapak buat tak kisah, anak-anak panjang kisahnya. Dan itulah sejarah yang dia sedang lakarkan untuk hidup dia. Dia sedang lakarkan sejarah hidup. Bukan dia buat apa tuan-tuan, lakar sejarah hidup dia. Tuan-tuan hari ni duk cerita ke anak cucu tuan-tuan tentang hidup tuan yang lepas-lepas, betul? Duduk dengan cucu, tengok ni, dulu bapak lalu Tok Wan lalu kot sini ya. Orang Pulau Pinang pergi Tok Ba lalu kot sini ya. Tok Ba dengan Mak Tok dulu lepas kahwin, mainlah duduk kat sini. Dia cerita balik tentang Mak Tok dengan Tok Ba dah dulu. Agak-agak anak-anak kita nak cerita apa kat cucu cicit dia. Dulu Tok Ba dengan Mak Tok ni duduk main merendek kat sini ya. Lepas tu macam agama Islam main tangkap kami. Allah, kami lari dah orang. Cucu tanya, dulu mak tok pakai tudung ah? Dulu tak pakai tudung, dulu rambut biru. Tok Ba rambut putih, campur kalunggu. Tuan-tuan, itulah kisahnya. Nak cerita balik lagu mana? Masa dulu mak hang dulu belum nikah lagi, mak dah beranak dah. Macam mana lagi lagu tu? Itulah magic. Kami dua orang magic. Buat lagu tu. Cerita. Itu sejarah hidup. Lepas tu Tok Bahang lari lepas mak hang bersalin. Lari tak balik-balik mai. Sebab dia takut nak menikah dengan mak tok. Cerita tu tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Cucu ni kalau tahu kisah dia kata apa, kalau ikut lagu tu, maknanya mak ni bukanlah anak pada Tok Ba, betul? Oh betul ke? Kalau macam tu nak kira lagu mana? Masa menikah siapa? Cucu ni tanya, masa menikah siapa angkat nikah? Dia biar abang kata masa angkat nikah tu Tok Ba lah jadi wali. Cucu abang, cucu pasal cerdik, belajar agama pula. Cucu abang, kalau macam tu Tok Ba dengan Mak Tok Ba tak boleh jadi wali kepada
kepada mak, pasal itu bukan anak mak betul, anak tok bah betul. Allah, cucu terpecah rahsia, cucu cerita hukum. Habis itu yang saya ni lego mana? Yang beranak mai ni. Panjang kisahnya tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan saya bak awal. Jangan lakarkan kisah anak kita. Catatan dia sejarah hitam yang tak boleh padam. Kalau hari ni kita biang anak cucu kita tuan-tuan, kita orang yang menyebabkan lakaran itu akan lakaran hitam yang tak mungkin terpadam dah, kerana dia one way ticket, pi tak boleh batal balik. Itulah nilai masa. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, pasal tu orang dulu, orang Islam dulu, Melayu lama, orang Islam tuan-tuan, baik mami ke mama ke Melayu ke tuan-tuan, cukup jaga urusan berkaitan dengan pergaulan anak-anak, cukup jaga. Hari ni orang ni tuan lembek jaga anak-anak. Kira cikgu salah, cikgu tegur, cikgu salah. Tuan-tuan dengar pagi-pagi saya beletiak pula, kan beletiak ni cerita betul pasal kita masuk bab ni. Tuan-tuan, hati kita tak baik tuan-tuan, sorry, hati kita tak baik. Kita sangka buruk kepada cikgu. Cikgu urusan dia ialah mendidik. Cikgu ni duk didik lah anak kita, didik anak kita kat sekolah. Walaupun tuan-tuan tak larat cikgu didik dah, tapi hari-hari mai cikgu didik. Cikgu buat sikit lah, cikgu marah anak dia. Mana buku matematik? Dia kata buku lupa bawa. Dia kata apa ni? Tiap-tiap minggu lupa, tiap-tiap minggu lupa. Nak belajar tak belajar? Dia kata nak belajar. Cikgu marah lah tuan-tuan, tiap-tiap minggu dah kat setahun tak bawa buku. Cikgu marah-marah, cikgu kata dekat dia, hang lain kali hang kau tak bawa ni, hang duduk dekat luar. Cikgu gempak dia. Tuan-tuan, dia balik pergi habaq dekat mak dia. Dia kata apa? Cikgu halau dia, cikgu tak bagi dia duduk dalam kelas. Mak bapak ni depan anak ni, cikgu berani cakap lagu tu. Cikgu mana? Tu Ustaz Yusuf cakap lagu tu. Tadi ni betul lah, berani cakap ke anak aku, antara anak aku ni siapa bawa depan anak-anak dah. Dia cover anak dah tuan-tuan, dia kutuk cikgu ni. Ini hakikat dah tuan-tuan, berlaku hari-hari tau. Kenapa nilai dan kualiti orang Islam dulu lebih kualiti daripada sekarang? Kerana dulu tuan-tuan, orang tak kutuk cikgu depan anak. Orang tidak menjatuhkan maruah guru depan anak-anak. Guru dipandang mulia. Kita duk pegang kan ni, cikgu lain ni tak terpakai lah. Kau tak terpakai, jangan hantar sekolah. Kalau rasa cikgu tak terpakai, jangan hantar sekolah, mengajar sendiri. Tak ada siapa marah pun, mengajar sendiri. Ni cikgu salah, cikgu tegur sikit, tuan-tuan main serang sekolah. Pasal cikgu anak dia ambil tumbler baling, duk baling. Cikgu marah, cikgu kata, apa anak main tumbler tu? Orang nak belajar, main lagi. Cikgu rampas tumbler tuan-tuan, cikgu letak kat luar. Itu pun cikgu hari tu dia geram bawa, ada baling terus kat luar tumbler. Esok tu main batalion tentera darat, mai ramai-ramai ni. Mana cikgu yang paling tu, mana? Cikgu tahu tak? Cikgu paling lagu tu anak saya traumatized. Anak saya trauma. Trauma hantar pergi dah buat gila. Trauma. Anak saya tak boleh takut nak main sekolah lah pasal cikgu buat lagu tu. Dia buat cerita. Anak ni pun pergi buat lah, dia ketak. Tuan-tuan, kita bagi lembek anak kita, ketahanan jiwa tak ada. Tuan-tuan tahu tak, dia nak berdepan nanti dia punya pekerjaan macam mana? Dia habis daripada sekolah rendah, dia nak sambung masuk sekolah menengah, cabaran lagi banyak. Kita lembekkan dia di sekolah rendah, masuk sekolah menengah, duk belah lagu tu juga, tak mau bagi anak ni belasak sikit, tak mau. Hari-hari pegang phone, main phone.
Tak ada nak campur-campur dengan orang punya. Mai kat ujung-ujung masuk tinggal tempat tinggal 5. Tengok duk main ja'au dah. Duk main je lembut semacam dah. Dia memang tak kacau orang, dia duduk dalam bilik seorang-seorang dia. Dia duduk dengan komputer dia. Dia tak campur dengan siapa pun. Kita pun tak susah hati lah, dia tak keluar mana. Bagus. Lagi banyak dia duduk dekat komputer, lagi banyak dia bercampur, tuan-tuan. Terus international international terus. Duduk tak duduk, tuan-tuan, jumpa dalam beg baju gaun siapa ke, gaun perempuan mana ke, dia pakai dengan gincu-gincu dengan lipstick mana dalam beg. Rupanya kawan duduk dalam bilik, duduk solek, duduk buat, dah jadi nak main out dah. Dah main ya out dah, tuan-tuan. Ni kes betul, bukan kes melawak. Kita sebab kita melembekkan anak-anak kita, yang lelaki jadi macam perempuan, yang perempuan jadi macam jantan. Tuan-tuan, ini pesanan saya pada awal tahun ni 2024. Jaga anak adik elok sebab kita masuk bab ni. Bab mensucikan hati. Jadinya tuan-tuan, tak payahlah duk serang cikgu. Bagi cikgu sokongan untuk jaga anak-anak kita, sebab cikgu tak ada cikgu yang nak bagi anak kita jadi jahat, tak ada. Bagi sokongan dekat dia. Kalau anak kita balik cerita tentang cikgu, tuan-tuan, kalau tak percaya sangat-sangat berjumpa cikgu, bincang elok-elok. Cikgu ada marah dia ke? Marah dia. Dia kata balik dia macam takut-takut sikit. Tapi saya taruh dah cikgu. Kita nak dengar mak bapak macam tu. Tak ada cikgu, saya tak bagi can. Cikgu nak buat apa buat depan-depan anak pun. Anak rasa apa? Kita dulu mak bapak kita cakap tu kat cikgu. Cikgu rasa semangat, anak kita rasa apa? Tak boleh, aku tak boleh main-main lah. Sebab apa? Dua-dua belah side. Mak bapak aku pun tak sokong aku, cikgu pun tak sokong aku. Maknanya apa? Aku buat leceh, dua-dua orang boleh taruh aku. Mak bapak bagi lesen besar kepada cikgu pula. Tuan-tuan, tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, ada seorang YB, tuan-tuan, dulu pernah duduk di kawasan ni. Tak mau sebut nama dia. Saya puji dia, tuan-tuan. Saya pernah mengajar anak dia. Saya telefon dekat dia, tuan-tuan, suruh dia main. Ini cerita tentang dalam kuliah, tuan-tuan. Live dah tu. Tapi saya tak mau sebut nama. Saya telefon dekat dia, anak dia ada satu benda anak dia buat. Dia main. Masa tu saya mengajar sekolah, saya guru disiplin. Dia main. Tahu dia buat apa? Dia kata, ustaz ada rotan tak? Tak ada. Nah, ni rotan. Ustaz, depan ustaz ni, saya nak ustaz rotan anak saya depan ni. Ni anak saya dia. Depan kita, tuan-tuan. Ni anak saya ke? Macam ni. Pakaian lagu ni anak saya ke? Ustaz rotan. Sekarang kalau saya buat surat depan ustaz, saya sign ustaz rotan anak saya. Tuan-tuan, kita dengar, tuan-tuan, kita duk ingat sekali dia ni ditaruh aku apa ke? Dia YB. Dia YB, tuan-tuan. Dia pula duk lawan court lepas semua lawyer ni. Kita duk ingat kata tu. Tak ada, tuan. Dia pula bagi ustaz bubuh dia depan-depan ni. Saya tak rotan. Tak rotan tak apa. Dia ambil rotan, dia rotan depan-depan saya. Lepas habis sembang dengan anak dia, tuan-tuan. Anak dia kata apa? Bapak saya memang macam tu. Dia tak sokong saya, dia mesti bagi saya. Tak, bapak hantar. Lepas dia mahu bang. Tuan-tuan, nak cerita apa? Benda elok cerita. Kita nak lagu tu lah. Biar mak bapak main lagu tu ni. Serang sekolah ni, tuan-tuan. Semua muka mim alif, mim lam alif ya waw. Tahu? Ya main serang sekolah. Semua Melayu Islam ni main serang. Mamak main serang sekolah, Melayu main serang sekolah. Tak boleh pegang sikit, nak jentik sikit pun tak boleh. Tapi kebanyakan yang main serang anak dia, tuan-tuan, pandai-pandai, tapi habis keluar-keluar habis belayak lagu tu. Wallahu alam. Moga-moga pertemuan pagi ni, tuan-tuan, mendapat keberkatan Allah. Saya cerita, tuan-tuan, bukan sebab apa. Saya nak berlaku perubahan kepada masyarakat ni.
Cara berfikir perlu berubah. Cara hati ni berjalan ni perlu ubah. Hati kena elok kan. Hati kena elok. Bahasa mudah saya bagi, hati kena elok. Kalau main dengan hati tak elok, pi mana pun tak elok. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan hari ni main kuliah, tuan-tuan main dengan hati tak elok, tuan-tuan dengar lagu saya cakap lagu ni, tuan kata, dia ni aku main kuliah, main beletiak pula. Kan beletiak. Ni cerita benda hakikat, tapi tuan-tuan kata beletiak. Mengikut niat masing-masing, hati masing-masing. Tapi apa yang saya cakap ni tuan-tuan, saya cakap daripada hati saya, kerana saya nak masyarakat orang Islam Pulau Pinang ni perlu ada perubahan besar. Kita tak ramai tu dalam Pulau Pinang. Biarlah tak ramai tapi berkualiti. Jangan ramai hanya berkuantiti tapi tak ada kualiti. Orang Pulau Pinang kena ada berkualiti dari segi dia punya iman, dari segi akhlak kena ada kualiti. Tak ada kualiti tuan-tuan, tak guna. Begitu juga dengan anak-anak kita, generasi yang akan datang. Kita mungkin tak lama hidup, tapi lagi 10 tahun akan datang, anak kita yang usia hari ni umur dah 7 tahun, dia akan mencecah 17 tahun. Yang berusia 17 tahun 3 kali 5, dia akan mencecah 27 tahun. Kita dah mula kena berfikir, lagi 10 tahun anak aku di mana? Anak aku ni akan buat apa? Anak aku akan mencapai apa? Anak aku akan duduk sebagai apa dalam masyarakat? Yang tu tak pernah fikir. Dalam masyarakat dia nak jadi apa? Jadi perosak ke atau menjadi pemangkin dan pembangun kepada masyarakat ke? Sebab itu tuan-tuan, orang Islam bergantung sepenuhnya dalam masyarakat, dia perlu bergantung sepenuhnya kepada masjid. Masjid tempat mencetuskan masyarakat yang membina, bukan masyarakat yang memusnahkan masyarakat Islam yang lain. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya tuan-tuan, saya mohon beribu kemaafan. Moga-moga sama-sama kita buat perubahan besar dalam hidup ini. Wallahu alam. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa amna nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.